Assalamualaikum dan salam perkenalan para penonton sekalian. Kami dari TV Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kelang Utama akan mempertontonkan anda dengan kisah mantan pengetua yang pernah mengepalai sekolah kami. Beliau ialah Puan Sanam K. anak perempuan Sarjit Singh yang pernah menjadi pengetua di sekolah kami antara tahun 2002 hingga 2008. Wanita perkasa ini pernah memimpin SMK Taman Kelang Utama ke mercu kejayaan luar biasa walaupun sekolah ini merupakan sekolah harian biasa sahaja. Pada tahun 2006, keputusan SPM 2005 merekodkan pencapaian paling baik iaitu melebihi 80% lulus. Kejayaan ini memang luar biasa kerana 60% murid sekolah ini datangnya dari latar sekolah jenis kebangsaan. Pada tahun 2006 juga, beliau telah menerima anugerah pengetua kanan cemerlang di negeri Selangor. Pada tahun 2007, sekolah ini telah dianugerahi Naib Johan Sekolah Harapan Negara kategori bandar peringkat negeri Selangor. Pada tahun 2007 juga, Musalla Al-Falah iaitu surau sekolah ini yang bernilai RM450,000 Malaysia telah memenangi anugerah Surau Sekolah Menengah Grade A Negeri Selangor. Pada tahun 2008, tidak lama selepas beliau meninggalkan SMK Taman Kelang Utama, beliau telah dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Selangor tahun 1429 Hijrah. Saya berkhidmat di SMK Taman Kelang Utama selama 17 tahun iaitu daripada 1 Mac 1997 hingga ke 10 hari bulan April 2014. Puan Sanam ni seorang yang workaholic ya. Dia akan sentiasa berada di sekolah. Dia akan sampai pada awal pagi dan dia akan balik pada lewat petang. Selain pada itu Puan Sanam ni adalah seorang yang penyayang ya. Kalau macam mana teruk pun budak tu jadi dia masih sayang. Puan Sanam ni sangat prihatin kepada guru-guru. Selain pada itu juga Puan Sanam ni dia selalu suka berada bersama dengan ahli-ahli masyarakat. Puan Sanam sentiasa disayangi. Puan Sanam ni memang dia akan bersama-sama dengan kita sebagai guru ya. Dia tidak pernah menganggap dia tu adalah seorang bos. Keunikan Puan Sanam ni dia tidak pernah mengira kerja dan dia pernah menyapu koridor. Doa saya kepada Puan Sanam, semoga Puan Sanam ni sentiasa dirahmati Allah, diberkati. Hello, Assalamualaikum Bonda Sanam. Waalaikumsalam. Bonda Sanam apa khabar? Syukurlah, semua okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri dalam slot bicara tokoh TV PSS SMK Taman Kelang Utama. Baiklah Bonda Sanam, sebenarnya ramai yang rindu dengan Bonda dan tertanya-tanya apakah perkembangan terkini Bonda Sanam selepas Bonda Sanam meninggalkan SMK Taman Kelang Utama. Sejak meninggalkan SMK Taman Kelang Utama dalam tahun 2008, saya telah berkhidmat sebagai ketua unit Center for Pre-University Studies di HELP International College of Technology. Dalam tahun 2011, saya memegang jawatan sebagai pengetua di Region International School. Dan 2012, saya dapat jawatan sebagai pengetua di Beacon House Sri Lithia dan saya telah berkhidmat di situ sehingga tahun 2001. Baiklah. Jika kita imbau tahun 2002 sewaktu Bonda mula-mula dilantik sebagai pengetua di SMK Taman Kelang Utama, bagaimanakah perasaan Bonda ketika itu? Ketika itu rasa amat gembira kerana ini merupakan satu kenaikan pangkat. Saya telah berkhidmat sebagai penolong kanan hal ehwal murid di SMK Perempuan Bukit Kuda pada masa itu. Dan bila dilantik sebagai pengetua di SMK Taman Kelang Utama memang satu perasaan yang happy, gembira untuk memegang jawatan. Okay, soalan seterusnya, untuk memajukan sekolah pastinya memerlukan banyak tenaga dan pengorbanan daripada guru-guru. Bagaimanakah penerimaan guru-guru setiap kali Bonda berhasrat memulakan program-program baru di SMK Taman Kelang Utama? Saya rasa amat bersyukur kerana guru-guru telah sokong sepenuhnya semua program-program baru di sekolah ini. Mereka bersemangat kental dan bekerja dalam satu pasukan dan satu kumpulan yang sangat komited untuk memajukan sekolah. Baiklah, sepanjang Bonda memimpin SMK Taman Kelang Utama, pastilah banyak peristiwa pahit manis yang Bonda alami. Apakah peristiwa yang paling tidak boleh Bonda lupakan? Saya rasa kalau nak cari satu peristiwa memang susah because
semua peristiwa di sekolah ini, sejak saya masuk sekolah ini, kita sudah mula dengan satu program yang begitu besar. Jadi kami dapat yang manis-manis ialah kejayaan yang pelajar-pelajar dapat dalam bidang permainan, bidang sukan. Mereka ambil bahagian dalam semua jenis pertandingan, perkemahan, kawat kaki, perbarisan. Tiap-tiap hari Isnin itu merupakan hari penyampaian hadiah. Dah sampai ke tahap macam itu. Jadi memang satu pengalaman yang saya tidak akan lupakan. Because biasanya masa perhimpunan itu pengetua akan cakap ini, cakap itulah, jangan buat ini, jangan buat itu. Tapi di TKU sampai ke satu tahap di mana pemenang diminta naik ke pentas untuk menerima hadiah-hadiah yang mereka bawa balik ke sekolah. Dan bidang akademik pula, satu kenangan yang paling manis apabila Yeo Ching Hui dalam tahun 2006 itu dia dapat 16A, 1B dalam peperiksaan SPM. Jadi ini betul-betul membanggakan sekolah. Dan kalau tak silap saya, Yeo Ching Hui pasti sudah menjadi seorang doktor yang terkenal sekarang, kerana dia memang ingin mengikuti perubatan masa itu. Dan pembaikan infrastruktur di sekolah ini, sekolah dicat semula, jadi dibagi wajah baru. Dan kami telah sama-sama dengan PIBG membina pintu gerbang, pagar konkrit, pentas, baik pula bilik darjah, membaiki tandas, membina musola Al-Falah. Semua langkah ini diambil oleh guru-guru bersama-sama dengan guru, bersama dengan PPD, JPS dan juga PIBG. Jadi banyak kemenangan di sekolah. Pertandingan 3K, pertandingan sekolah harapan, pertandingan semua ini, pertandingan surau terbaik, pertandingan bilik SPVT, banyak pertandingan yang kita ambil bahagian ni, semua dapat sampai ke tahap kecemerlangan. Dan saya rasa amat bersyukur bahawa Tuhan telah anugerahkan semua hadiah-hadiah ini kepada guru-guru dan sekolah SMK TKU. Baiklah, soalan seterusnya. Saya pasti bonda memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam menjalankan peranan sebagai orang nombor satu di sekolah. Apakah prinsip tersebut? Saya pegang pada satu saja, berkhidmat untuk negara. Semua guru di Malaysia, kami semua pegang pada prinsip ini, berkhidmat untuk negara secara komited. Di TKU ini kita berkhidmat untuk negara secara komited ke arah kualiti. Jadi kita bertepus lumus sampai mencapai kualiti di sekolah. Baiklah bonda, sebagai mengakhiri sesi bicara tokoh ini, apakah nasihat bonda Sanam kepada seluruh warga SMK Taman Kelang Utama? Pada guru, teruskan usaha anda dan bawa murid ke arah yang tahap yang tinggi supaya mereka boleh maju dalam kehidupan mereka. Pada pelajar, kenallah diri sendiri. Jadi kenal kekuatan anda dan gunakan kekuatan ini untuk menuju ke satu tahap yang boleh membawa kebahagiaan kepada anda. Baiklah bonda, terima kasih kerana telah banyak berjasa kepada SMK Taman Kelang Utama. Para penonton sekalian, itulah dia Puan Sanam Kau, mantan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kelang Utama yang unik orangnya. Beliau ibarat ular menyusur akar yang takkan hilang bisanya. Sifat merendah dirinya membuatkan wanita perkasa ini dihormati dan dianggap legenda oleh sesiapa yang mengenalinya. Saat beliau meninggalkan SMK Taman Kelang Utama, fikiran dan perasaan warganya terasa seperti turut sama dibawa pergi. Begitulah kuatnya kesan yang ditinggalkan oleh beliau. Segala pembangunan yang digerakkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kelang Utama menjadi mercu tanda dan merupakan legasi beliau yang tak mungkin dipadamkan. Benarlah seperti kata Raden Ejeng Kartini, wanita hebat pasti bertindak dengan tepat. Wanita hebat pasti punya tempat. Semoga bonda Sanam Kau terus diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah untuk terus menabur kuntum budi, kelopak bakti, harum mewangi di mana-mana sahaja beliau berada. Puan Sanam Kau, namamu terpahat di hati kami.